Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan membincangkan bab 5 langkah pembentukan Malaysia, sejarah tingkatan 5, kuasai fakta ringkas dan tepat. Pembentukan Malaysia, bagaimana caranya? Ada 6 langkah dalam pembentukan Malaysia, iaitu anjurkan siri lawatan, menubuhkan Jawatankuasa Setiakawan Malaysia ataupun JKSM, mengadakan referendum Singapura, adakan rundingan London, menubuhkan Suruhanjaya Kobot dan pembentukan Jawatankuasa Antara Kerajaan ataupun JAK. Langkah pertama dengan mengadakan siri lawatan. Bermula pada Julai 1961, Tunku Abdul Rahman pergi ke Sarawak dan Brunei untuk menerangkan rancangan pembentukan Malaysia, dan lawatan kedua berlaku pada Ogos 1962, lawatan pemimpin Sarawak dan Sabah ke Persekutuan Tanah Melayu untuk meninjau kemajuan di Persekutuan Tanah Melayu, dan lawatan seterusnya berlaku pada November 1962, iaitu Tunku Abdul Rahman pergi semula ke Sarawak dan Sabah diikuti dengan rombongan Dr. Burhanuddin dan Ghaffar Baber ke Sarawak dan Sabah untuk membuktikan kesepakatan dalam kalangan ahli politik di Tanah Melayu untuk menjelaskan gambaran sebenar tentang rancangan Malaysia kepada penduduk Sarawak dan Sabah. Langkah kedua dalam pembentukan Malaysia dengan mengadakan Jawatankuasa Setiakawan Malaysia ataupun JSKM, ditubuhkan semasa persidangan ahli-ahli Parlimen Commonwealth di Singapura pada 23 Julai 1961. Terdapat 5 tujuan perubahannya, iaitu meyakinkan penduduk Sarawak dan Sabah, menyediakan ruang perbincangan, mengumpul pandangan, menyebarkan maklumat dan memupuk aktiviti penghebahan tentang perkembangan pentadbiran dan pembangunan di Tanah Melayu. AJK JSKM terdiri daripada wakil pemimpin dari Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Sabah, manakala Donald Stephen sebagai pengerusi JSKM. Langkah yang ketiga dengan mengadakan referendum Singapura, merupakan rundingan antara Persekutuan Tanah Melayu dengan Singapura pada Ogos 1962 hingga berlarutan kepada September 1962. Kejayaan kepada referendum ini menunjukkan bahawa rakyat Singapura setuju untuk menyertai Malaysia. Langkah keempat dengan mengadakan rundingan London. Rundingan ini berlaku antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dengan British pada November 1961 di London. Hasil daripada rundingan London menunjukkan bahawa dua-dua kerajaan bersetuju untuk menubuhkan Suruhanjaya meninjau reaksi penduduk Sarawak dan Sabah. Ekoran daripada itu, wujudnya langkah yang kelima dalam pembentukan Malaysia dengan menubuhkan Suruhanjaya Kobot pada Januari 1962 dan dipengerusikan oleh Lord Kobot. Mereka telah melawat ke 35 pusat lawatan, iaitu 20 di Sarawak dan 15 di Sabah. Pada Jun 1962, mereka menyerahkan laporan yang mana kandungan laporan itu menunjukkan bahawa 2/3 daripada rakyat Sabah dan Sarawak sokong Malaysia. Mereka juga syorkan Persekutuan Tanah Melayu 1957 sebagai asas perlembagaan dan mencadangkan kuasa autonomi dan jaminan khas untuk Sarawak dan Sabah. Langkah terakhir iaitu langkah ke-6 dalam pembentukan Malaysia dengan mengadakan pembentukan Jawatankuasa Antara Kerajaan atau JAK. Ini ditubuhkan pada Ogos 1962 disertai oleh Kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah, dan dipengerusikan oleh Lord Lansdowne, Menteri Tanah Jajahan. Tujuan dia untuk merangka perlembagaan dan membentuk keperluan melindungi kepentingan Sarawak dan Sabah. Wujud 5 jawatankuasa kecil, iaitu Jawatankuasa Perlembagaan, Keuangan, Perkhidmatan Awam, Perundangan dan Kehakiman serta Organisasi Jabatan. Usul yang dikemukakan oleh Jawatankuasa Antara Kerajaan atau JAK ialah adanya 18 usul bagi Sarawak dan 20 usul bagi Sabah. Antaranya
Islam agama persekutuan kecuali Sarawak dan Sabah. Bahasa Melayu bahasa rasmi persekutuan, tetapi bahasa Inggeris digunakan sebagai bahasa rasmi di Sarawak dan Sabah. Sistem pendidikan di bawah kawalan persekutuan kecuali di Sarawak dan Sabah dikendalikan oleh kerajaan negeri sehingga Majlis Negeri membuat pindaan. Kemudian, bilangan kerusi dalam Parlimen Malaysia memperuntukkan 24 kerusi untuk Sarawak, 16 kerusi untuk Sabah dan 15 kerusi untuk Singapura. Seterusnya, kuasa imigresen terletak di bawah kerajaan persekutuan tetapi Sarawak dan Sabah diberi kuasa tersendiri. Sekian dulu untuk kali ini. Nantikan video seterusnya, intipati dan kronologi pengisytiharan Perjanjian Malaysia. Semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.